Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita dah siri yang terakhir untuk bab kesimpulan kan, bab 5. Okey, kita dah bincang perbincangan sumbangan, cadangan, outline dalam bab 5. Yang terakhir, seperti biasa, seperti bab-bab yang lain sebelum ni, kita akan buat total alignment dan juga tips menulis bab kesimpulan. Okey? Kita terus kepada bahagian itu. Okey, di sini kalau kita tengok, saya memang nak kekalkan dia punya format. Dia sama dengan total alignments dan tips untuk bab-bab seterusnya, untuk bab pengenalan, bab literature review, metodologi, okey, kemudian kepada perbincangan, dan ini seterusnya kepada kesimpulan. Okey. Alright, untuk bab perbincangan berarti silap daripada metodologi tadi terus pergi pada kesimpulan. So ada 4 je lah tips untuk bab pengenalan, bab literature review, method dan juga kepada bab kesimpulan. Okey. Seperti mana yang kita jelas sebelum ni, yang saya mulakan dalam sesi bab 5 ni dengan perbincangan. Kalau kita tengok pentingnya perbincangan ni, bila kita nak menulis bab perbincangan ni, semua elemen-elemen utama yang ada dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 semua. Jadi perbincangan ni tengok okey keterkaitan dapatan, ialah kita dah dapat dapatan, kaitkan dengan bab pengenalan, latar belakang, penyataan masalah. Bab 2 teori, kita punya konstruk, faktor dan tema kita kan, perbincangan kajian lepas dan kajian secara empirikal. Okey, pergi pula pada method, mula pada research design kan, kepada scope, kepada populasi sampling, kepada instrumen, kepada research strategi, kepada validity, reliability, kepada ethics dan semua kan. Lepas tu kemudian analisis lagi, assumption analysis. Okey, jadi kemudian kita tengok pula kepada bab seterusnya kan, kita dapat analisis, dapat dapatan. Bab 5 ada sumbangan dan cadangan. Jadi semua perkara itu, apa yang kita nak buat reflection, especially bila empirical research, kajian lepas memang dia akan bagi sumbangan, cadangan contohnya. Jadi semua tu dapat memberi impak kepada kita punya dapatan. So dapatan kita ni kupas. Dengan apa yang dapatan yang kita dapat ni, kita bincang dari sudut yang lebih luas secara worldwide, daripada research worldwide. So apa yang orang done sebelum ni? Adakah wujud persamaan? Adakah wujud perbezaan? Menjadikan satu benda extension, ada perkembangan, mewujudkan benda yang bercanggah, ada elemen lipat yang baru, berkembang dan sebagainya. Okey. Jadi itu sangat penting konteks. Bila buat kesimpulan, kenapa perbincangan tu harus ditulis dengan baik. Elemen yang kedua dalam bab perbincangan adalah ringkasan kajian. Jadi apa yang tertulis dalam bab 1? Bab utamalah latar belakang, masalah, objektif, research question dan juga kita punya hipotesis, ada summary itu. Jadi pergi kat bab 2, ada teori, ada pemulih ubah dan tema. Okey, pergi dekat bahagian method, kita punya design. Okey, kita punya analisis, method, research strategi apa nak guna, analisis apa nak guna, analisis apa yang kita guna, apa dapatan kita. Dapatan merujuk pada setiap satu pada objektif, question dan hipotesis. Perlu tulis ringkasan kajian. Seterusnya tulislah sumbangan kajian. Sumbangan kajian dari sudut theoretical and theoretical, methodological, empirical, practical dan juga persekitaran. Ini banyak kali sebut ni. Daripada bab 1 lagi dah sebut ni, 5 ni. Sampai bab terakhir pun cerita sumbangan ni. Sebab sumbangan harus selari juga dengan kepentingan kajian dekat bab 1. Seterusnya, kita kena continuity daripada perbincangan, ringkasan, sumbangan. Last sekali dalam bab 5 cadangan. So cadangan itu dalam konteks dia kena kaitkan cadangan itu dengan aspek pengenalan dan kajian literatur, metodologi. Apa yang kita nak cadangkan dalam pengenalan? So boleh cadangkan next issues. Boleh cadangkan apa next, tujuan objektif. Boleh cadangkan untuk kajian literatur menggunakan teori apa. Dan tambah lagi pemulih ubah. Cadangan dekat design, cadangan dekat populasi, teknik persamplan. Dan cadangkan lagi analisis apa digunakan. Itu semua cadangan-cadangan yang kita boleh cadangkan. Okey. Keempat-empat komponen utama perbincangan ringkasan sumbangan cadangan adalah komponen utama dalam bab kesimpulan yang mana harus ada alignment. Saya nampak kalau anak panah tu saya tunjukkan alignment kepada keempat-empat. Saya ada tulis kat situ relevan dan jelas. Dan penyelidik bagi menjawab setiap secara khusus, menjawab secara khusus kepada setiap objektif, question dan hipotesis. Itu kita. Dah sampai bab 5 dah. Make sure apa yang kita buat tu memang align daripada bab awal, bab 1 sampai bab 5. Jadi sampailah dekat kesimpulan pun, kita punya ringkasan, sumbangan, cadangan, perbincangan ni match dengan kita punya objektif,
question dan juga hipotesis. Dan itu sangat-sangat penting. Kalau saya lupa nak highlight tadi, dekat ringkasan kajian melibatkan semua bab, bab 1, 2, 3, 4 kecuali bab 5 lah. Sama juga sumbangan kajian bab 1, 2, 3, 4 dan cadangan kajian pun kena fikirkan cadangan kepada cadangan di bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, untuk dari konsep 4 apa kita panggil cycle dan lingkaran ni sangat penting. Jadi bila buat bab kesimpulannya 4 perkara ini tak boleh terlepas pandang. Melainkan perbincangan lah. Ada format universiti perbincangan termasuk dalam bahagian akhir dalam bab 4. Itu tak apa kena ikut. Okey. Okey, selaku penutup untuk bab kesimpulan ni, kita buat benda ni, kita buat total alignment dalam dan juga kita fahami betul-betul bab kesimpulan ni dengan kita dapat menambah baik serta alignment. Jadi dah sampai bab 5, jangan lupa tesis tak hantar lagi. Alignkan balik bab 1, alignkan balik bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, komponen penting, latar belakang, penyataan masalah, literature review, methodological dan analisis. Okey, begitu juga dapatan. Okey. Kemudian perbincangan seimbang dan menyeluruh. Menyeluruhlah perbincangan tu yang seperti mana kita dah bincangkan tadi. Jangan buat perbincangan tu hanya dengan dapatan je. Macam mana perbincangan dari sudut introduction, latar belakang penyataan masalah. Macam mana pula dari sudut teori dalam literature review. Macam mana pula dari segi dapatan kajian lepas. Macam mana pula dari segi method analisis. So perkara perbincangan harus meluas. Penulisan sumbangan dan cadangan lebih meluas. Jangan kedekut sangatlah nak tulis sumbangan. Banyak dapat komen sumbangan pendek, cadangan pendek. Lagi-lagi cadangan lah. Cadangan tidak membantu. Cadangan sekadar melepaskan batuk di tangga. Tulis. Tunjukkan kreativiti menulis kematangan secara profesional. Kita dah siap dah penyelidikan kita. Nak tunjuk inilah sumbangan kajian kita. Inilah cadangan. Inilah bekalan untuk next researcher, untuk continuity. Kembangkanlah research ini. Okay. Jadi bab 5 ni pun sama seperti dalam bab 1. Tapi dalam konteks ni memang dia kata ringkasan. Tapi ringkasan kat sini bermaksud adalah bila kita menulis di bahagian ini. Bahagian perbincangan. Kita kena ada di bahagian perenggan yang terakhir itu adalah buat ringkasan sedikit. Dan nak jelaskan bahawa menepati semua objektif. Sama juga kita nak beritahu bahawa kita tak hilang arah, tak hilang fokus, bahawa sumbangan dan cadangan kajian kita ni masih lagi dalam membawa fokus yang sama. Especially cadangan lah. Except cadangan lah, sebab cadangan dia mungkin dia boleh menembus yang lain kan. Tapi sumbangan kita boleh tengok inilah kita punya objektif, inilah sumbangan kajian, patutnya kena ada alignment lah. Dan cadangan dia masih lagi alignment dalam tema yang sama, dalam topik yang sama, tapi kita ada flexibility di sini kerana kita boleh mencadangkan apa saja yang benda yang relevan kepada next researcher. Okey, jadi penting bab 5 dan selaku penutup kepada siri tesis kita ni, jadi dan dia juga kita boleh apply dalam penulisan artikel jurnal. Okey, cuma saya mencadang untuk siri ada 6 siri yang terakhir ini, kalau ikutkan saya bercadang untuk kita berakhir sampai 30 Ramadan, tapi saya fikirkan seronok pula buat siri ini. Jadi untuk siri kita saya khususkan terus, kita ada tip menulis artikel untuk bab pengenalan, tips and trick menulis artikel untuk di bahagian literature review, tip and tricks menulis artikel di bahagian metodologi, tip and tricks menulis artikel di bahagian analisis, tip and tricks menulis artikel di bahagian perbincangan, last sekali tip and tricks menulis artikel di bahagian kesimpulan. Jadi ada 6 siri untuk artikel secara khusus, walaupun siri Ramadan 1 hingga Ramadan yang hari ini masih lagi secara apply, saya pun cuba kaitkan dengan artikel jurnal, tapi saya ada bagi ekstra. Jadi kita bukanlah sampai 30 Ramadan, perkongsian saya sampai 3 Syawal, insya-Allah. Okey, mohon maaf sebarang kesilapan atas wujudnya kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan ilmu ini. Saya mohon maaf, semoga terus bermanfaat. Kita jumpa untuk siri Ramadan yang lain untuk seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih.